Okey, langkah pertama untuk cari julat, kita kena cari nombor paling kecil. Okey, nombor paling kecil. So, nombor paling kecil kita ialah 2. Nombor paling besar. So, dalam sukatan serakan ni, nombor ni kita panggil cerapan lah. Cerapan terbesar, cerapan terkecil. So, cerapan paling besar yang kita nampak di sini 9. So, untuk cari julat yang besar ni, tolak dengan yang kecil. So, awak dapat julatnya ialah 7. Okey. So, seterusnya saya tukar warna. Kita cari julat antara kuartil. Okey. Julat antara kuartil. Okey. Julat antara kuartil, langkah pertama kita kena susun. Okey. Langkah pertama susun menaik. Okey. So, kita ada 2. Okey. 3, 4. So, 4 ada 2 kali. 1, 2. 5 ada 2 kali. Okey. 6 ada sekali. 7 ada 2 kali. Okey, 8 ada sekali. So, 9. Okey. Lepas kita susun ni, kita kena cari tengah-tengah dia. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, bila ada 11 bermaksud, kalau 11 bermaksud sini 5, sini 5, so ada tengah-tengah. So, 5. Okey, 5. So, ini dia punya median. Median ialah kuartil kedua. Okey. So, kita nak cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah okey, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey. Okey, macam mana nak dapat kuartil ketiga dengan kuartil pertama? Okey. Hijau. Biru lah. Okey. So, kuartil pertama penengah, tengah. Ini kuartil pertama. Okey, nak cari dia. Okey, macam contoh ni dia kata 2 cerapan ialah kuartil pertama. So, depan median ni ada 5 nombor. Cari tengah-tengah di antara 5 nombor ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, tengah-tengah dia 4. So, kuartil pertama kita ialah 4. Okey, ada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. So, ambil tengah-tengah dia. So, kuartil ketiga ialah 7. Okey. So, lepas kita dapat kuartil pertama dengan kuartil ketiga, so kita boleh cari. So, julat antara kuartil ialah, kuartil ketiga ialah 7, kuartil yang pertama ialah 4. So, 7 tolak 4 ialah 3. So, ini julat antara kuartil. Yang ini julat antara kuartil. Okey, ini jalan kerja cara nak jawab soalan 1B. So, cara dia sama juga macam tadi.
Okey, langkah pertama kita cari julat. So tadi cikgu dah tunjuk cara nak cari julat. Kali ni kita terus je. So untuk cari julat, okey, julat kena cari cerapan tertinggi, cerapan paling besar. Saya tulis besar, tolak cerapan paling kecil. Okey, CB tolak CK. So cari nombor yang paling besar. Saya nampak 22 kat sini. Okey, 22 cerapan besar kita. Okey, cerapan paling kecil kita, saya nampak 10 kat sini. Tak ada lagi nombor bawah 10. 10 adalah cerapan terkecil kita lah. So julat ialah 22 tolak 10 dapat 12. Okey, julat antara kuartil. Okey, langkah pertama susun. Okey, so susun. So lepas kita susun, kita cari kat bawah sini lah. Okey, 10. Okey, 11 ada 1. Okey, 12 tak ada, 13. Okey, 14 ada 1. 15 ada 2. 16 ada 1. 17 ada 1. 18 ada 1. 19 ada 1. Okey, 19 ada 2. 19 ada 2. Okey, 20 plus 22. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, so semua nombor kita dah tulis. Masa periksa nanti kena cek macam tu. Okey, langkah pertama kita cari median. Median tu apa? Median tu tengah-tengah. So kalau 13, okey, kalau 13, sebelah sini mesti 6, sebelah sini mesti 6. Sebab 6 kali 2, 12 kan. So kita cari tengah-tengah. So 6. So ini 3, 6. 3, 6. So ini median. Okay, ini dia punya median. So kita untuk cari julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okay, kita kena cari kuartil ketiga dan ditolak dengan kuartil pertama. So kuartil pertama ini kita cari tengah-tengah dia. Okay, so kita dapati tengah-tengah dia ada 2 nombor. Okay, yang ini kuartil tengah-tengah dia pun ada 2 nombor. So bila ada 2 nombor macam ni, so cara nak jawab dia macam ni. Ini kuartil ketiga, ini kuartil pertama. Okey, 19 tambah 19 bahagi 2. Sebab kita nak cari tengah-tengah dia. Okey, tolak kuartil pertama, tengah-tengah dia 13 dan 14 bahagi 2. Okey, 19 tambah 19 bagi 2, 19 lah kan. Okey, so tolak 13 tambah 14, 27. 27 bahagi 2, awak akan dapat 13.5. So 19 tolak 13.5, so awak akan dapat 5.5. Okay, so ini julat, ini julat antara kuartil. Okay. Okay, untuk soalan 1C, kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Untuk soalan 1A, soalan 1B, nombornya ganjil. Okey, nombornya ganjil. Kali ni soalan 1C, nombornya yang diberi ialah genap. So macam mana kita nak tentukan julat dengan julat antara kuartil? Sama aja. So julat ialah cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. So cerapan terbesar kita kalau kita tengok kat sini 3.1. So 3.1. Cerapan terkecil kita kalau kita tengok kat sini paling kecil ialah 2.2. Tolakkan yang paling besar tolak yang paling kecil. So awak akan dapat 11 tolak 29. So awak akan dapat 0.9. Okey, itu julat. So kita kira pula julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey, pertama sekali susun. Okey, susun dulu. So paling kecil 2.2. So 2.3 ada 2 kali 2.4 2.5. Okey, 2.4 2.5 2.7 2.8 2.7 2.8. Okey, dan last kali 3.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 semua. So bila kita bahagi 2, so di tengah-tengahnya dekat sini. So sini ada 4 nombor, sebelah kanan ada 4 nombor. So kita kena cari kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk cari julat antara kuartil. So kat sini ada 4 nombor genap, ada 4 nombor. Kalau ganjil kita ambil tengah-tengah Kalau genap macam ni kita ambil 2 nombor ni. Okey, ini pun sama, kita ambil yang tengah-tengah ni, 2 nombor ni. So cara dia julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So kuartil ketiga kita ialah 2.7. Awak tambahkan dengan 2.8, awak bagi 2 tolak 2.3 tambah 2.3 bagi dengan 2. So awak akan dapat 2.7 tambah 2.8 bahagi 2, awak akan dapat 2.75. 2.3 tambah 2.3 bagi 2, 2.3 jugalah so 2.75 tolak 2.3. So awak akan dapat 0.45. So ini julat, ini julat antara kuartil. Faham kita teruskan. Kita sekarang nak cari julat dan julat antara kuartil dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. So kita tengok kat sini. Untuk cari, kita pertama sekali kita cari julat dululah julat. Macam mana nak kira julat? Dalam jadual ini yang sebelah atas ambil nilai paling besar. Awak tolakkan dengan nilai paling kecil. Sangat senang kalau cari julat dalam jadual. 9 tolak 4, 5. So ini julat. So kita cari julat antara kuartil pula. Julat antara kuartil. So julat antara kuartil ni cikgu copy. Nak mudah. So kalau awak nanti salin balik lah salin balik jadual ni. Apa yang awak perlu buat? Tambahkan laju kat bawah dia. Tambahkan laju kat bawah dia ni. Ini kita garis.
kat sini kita panggil kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan. Dah belajar kan sebelum ni, longgokan. Okey, so macam mana nak cari? Okey, yang pertama ni kita letak 5 lah, sebab 5 ni tak ada ditambah apa-apa, sebab sebelumnya tak ada data. Untuk kolom yang kedua ini, yang 5 ni awak kena tambah kat atas ni. Okey, tambah 5 dengan 10. 5 tambah 10, 15. Okey, 5 kita buat undo sekejap Okey, kita salin balik 5. Okey, 5 ni awak tambah dengan 10. Ni baris yang kedua. Yang baris yang pertama jangan usik baris yang kedua. 5 ni tambah dengan baris yang kedua, kolom yang kedua. Okey, 5 tambah 10, 15. Okey, so sama juga tambah dengan 7. Okey, 22. Okey, 22. Betul tak? 7, 10, 12. Okey, 22 tambah 6 jadi 28, tambah dengan 3, 31, tambah dengan 1 dapat 32. So semua sekali 32. So kita nak cari kuartil yang pertama. Kuartil ni, kuartil ialah kuadran. Kuadran maksudnya 4. Sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Ni 360 ataupun 0, 90, 180, 270. Ni sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Itu kita belajar trigonometri lah So kalau kita bagi kan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat. So kita nak cari yang pertama, kuartil yang pertama, kuadran yang pertama. So kuartil pertama sama dengan 1 daripada 1/4 daripada jumlah ni. Jumlah kekerapan longgokan 32. Okey, so 4 darab 1, 4 darab 8, 32. So kita dapat 8. So kita cari kat sini 8 duduk kat mana? Kat sini orang pertama sampai orang kelima duduk. Okey, orang ke-6 sampai orang ke-15 duduk kat sini. So 8 duduk kat sini. Okey, 8 duduk dekat kotak ini. So kita tak tulis 15. Okey, tapi kita tengok yang atas sekali. So jawapan kuartil pertama ialah 5. Okey, ialah 5. So kita cari kuartil yang kedua, kuartil yang ketiga. Okey, kuartil yang ketiga kita ketiga ialah 3/4. Tapi tadi kuartil yang pertama 1 daripada 4. Kuartil yang ketiga 3 daripada 4. Darabkan dengan 32. Okey, 4 darab 1 8, 4 darab 8 32, 8 kali 3 24. So 24 duduk kat mana? Okey, 20 dekat rumah pertama ni ada orang pertama sampai orang kelima. Orang ke-6 sampai orang ke-15 dia duduk dekat kotak yang kedua. Kotak yang ketiga orang ke-16 sampai 22. Kotak yang keempat orang 23 sampai 28. So 24 duduk kotak yang keempat ni. Tapi kita bukan ambil 28, kita tak ambil 6, kita ambil 7. So kuartil yang ketiga ialah 7. Baru kita kira julat antara kuartil. Kuartil yang ketiga tolak kuartil yang pertama. So 7 tolak 5. So awak akan dapat 2. Okey, itu cara nak cari julat dengan julat antara kuartil dalam jadual. Okey.
Okey, ini soalan nombor 2B. Sama juga dia minta julat dan julat antara kuartil. So, julat senang je. Okey, cari yang paling besar dan paling kecil. So, 15 tolak 10, awak akan dapat 5. So, itu julat. Okey, so kita cari julat antara kuartil pula. Okey, julat antara kuartil. Okey, so untuk julat antara kuartil, kita copy jadual ni. Nanti masa periksa awak kena buat jadual lah buat jadual. Ibu nak mudah, nak cepat untuk terangkan awak. Okey, so besar sikit lah ni. Masukkan sikit. Okey, so macam biasa kita kena tambah satu row kat bawah ni. Kita tambah satu row kat bawah ni. Okey, senang cikgu buat gini lah tengok mudah nampak sikit. Okey, so awak kena buat jadual ni lah. Okey, bila dia minta julat antara kuartil. Okey, ingat bila buat dia nak julat antara kuartil, kena bina balik jadual dan tambah laju kat bawah dia. Kat bawah ni kita panggil kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. So, langkah pertama, kotak yang pertama, kita salin balik apa yang ada di baris kedua di sini. Salin balik 3. Kemudian ini kita tambahkan 3 tambah 10, 13. 13 tambah 13, 26. 26 tambah 4, 30. Tambah 8, 38. Tambah 6, 44. Okey. So, lepas kita buat kekerapan longgokan ni, kita cari kuartil pertama. Kuartil pertama sama dengan 1/4 darab dengan 44 ini. 44. Okey, potong. Kita dapat 11. Okey. Sekarang kita nak cari kuartil pertama tu duduk di mana? Kat atas ni. So, kita tengok sini 11. Ini rumah bagi orang pertama, okey, sampai orang ketiga. Orang keempat dia duduk rumah yang kedua ni. Yang saya tik ni. Keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Orang ke-14 duduk rumah yang ketiga. So, orang ke-11 duduk rumah yang kedua. Jadi, 11 dia punya kuartil pertama dia. Kebetulan sama nombornya sebenarnya bukan 11 hasil kiraan. 11 ni dekat jadual ni. Okey, jangan keliru Okey, seterusnya kita kira untuk kuartil ketiga. Kuartil ketiga formula dia 3/4 sebab kuartil ketiga daripada 44, daripada semua. 4 darab 1, 4 darab 11. 11 darab 3, 33. Kita cari 33 ni duduk mana? Okey, sini, rumah sini dari 20, sini sampai 26, 27. Okey, 27, 28, 29, 30 duduk kat sini. Yang kat rumah sini 31, 32 sampailah 38. So kita nak 33. 33 ada di sini.
So 33 ada di sini. So kita tak ambil 38 ni, tapi kita ambil yang atas kali ni, 14. So kuartil ketiga ialah 14. Jadi baru kita boleh cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil yang ketiga kita cari tadi tolak dengan kuartil yang pertama kita cari. Okey, 14 tolak 11. So kita akan dapat 3. So itulah julat antara kuartil. Okey. Okey, kita teruskan soalan nombor 3. Untuk mencari variance dan sisian piawai. So untuk cari variance dan sisian piawai ni, langkah pertama awak kena cari mean dulu untuk cari variance tu. So macam mana nak cari mean? Dah belajar tingkatan 1 mean masa kita belajar mean, mode, median kalau masih ingat So mean dia adalah purata. Masa sekolah rendah awak panggil purata. So cara nak cari mean, mean. Dalam matematik tingkatan 4 sukatan serakan ni diguna simbol X pangkah atas. So ini adalah simbol bagi mean. So macam mana nak cari mean? Mean ialah purata kan? Tambahkan semua. Bahagi dengan bilangan nombor tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan 8. So kira, tekan kalkulator awak. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 20 tambah 13. So awak akan dapat 72. 22 bagi 8, 9 ke 8, 72 kan? So dapat 9. So mean awak ialah 9. Lepas awak cari mean, baru boleh buat variance. Macam mana buat variance? Okey, kita tengok Okey, tadi kita dah dapat mean kita ialah 9. Okey, so untuk kita tak cantik pula Okey, untuk cari variance, semua nombor ni, awak boleh tengok contoh dekat muka surat 222 Kalau awak tengok contoh dia ni, dia tolakkan semua nombor. Lepas tu dikuasa 2 kan. So cikgu tunjukkan. So untuk variance, dia ada simbol. Simbol dia awak garis, then buat bulat. Dia macam 6 tapi dia sengit. Kuasa 2. Ini untuk variance. Kalau sisian piawai, sama juga simbolnya tapi tak ada kuasa 2. So variance dengan sisian piawai ni dia adik-beradik, tak pergi jauh. So macam mana nak cari variance? Variance 5. Tolak dengan awak dapat tadi. 9 ni apa? Mean. Kuasa 2 kan. Kemudian tambah. Buat balik 5 tolak 9. Tambah. Dalam ni 6. Cikgu buat kurung semua ditambah. Tambah. Kita ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Semua kuasa 2. Semua kurangan ni kena kuasa 2. Yang kat depan ni semua kena tolak dengan 9. Semua tolak dengan min. Semua tolak dengan 9. Yang depan ni 6 dah. 9 12 10 10 10 10 13. Lebih kurang bahagikan
Okey. Bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan berapa nombor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 nombor. Okey, kita ada 8 nombor. So, awak kira lah, tekan kalkulator. 5 tolak 9 negatif 4 kuasa 2 ialah 16. Okey, tambah. Boleh tekan direct lah tapi cikgu tambah. 5 tolak 8 sama juga 5. Okey, ini bukan 5 ini bukan 5 ini 7. Ini 7. Okey. 7 tolak 9 ialah negatif 2 kuasa 2 ialah 4. Okey. 6 tolak 9 3 negatif 3 kali 3 9. Okey, kosong habis, tak payah tulis. Ini tak payah tulis. Okey, 12 tolak 9 3 kan. 3 kali 3 9. 3 kuasa 2. Okey, kosong tolak 9 10. 10 tolak 9 1. 1 kuasa 2 1. 10 tolak 9 1. 1 juga. 13 tolak 9 4. 4 kuasa 2 ialah 16. Bahagi dengan 8. So awak akan dapat 16 tambah 4 tambah 9 tambah 2 tambah 16 56 bahagi 8. So awak akan dapat 7. So ini ialah variance. Okay, variance. So untuk cari sisian piawai, variance ni, okay, kuasa 2 ni awak pindahkan sebelah, dia akan menjadi punca. Okay, so punca kuasa 2 bagi 7 ialah 2.65. Jadi variance sama dengan 7. Sisihan piawai sama dengan 2.65. Okey, boleh Okey, ini kalau cikgu balik 2 bila pindah sebelah dia akan tukar jadi punca kuasa 2. So kalau simbol ini maksudnya variance kuasa 2, ini nilai variance. Bila dah tak ada kuasa 2, ini ialah sisian piawai. Okey. So variance dengan sisian piawai memang dia berkembarlah selalu. Okey. Okey. Cikgu kita sambung soalan nombor 3B. Cara nak cari variance dan sisian piawai. So macam tadi juga, cara nak cari variance dengan sisian piawai, kita kena cari mean dulu. Okey. So mean ialah purata 32 tambah 40 tambah 35 tambah 39 tambah 44 tambah 48 tambah 42. So awak bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahagikan dengan 7. So 32 tambah 40 tambah 35 tambah 39 tambah 44 tambah 48 tambah 42. So awak akan dapat 280 bagi 7. So 280 bagi 7 Okey, 280 bagi 7 dapat 40. So ini mean awak. Okey, mean ialah 40. Lepas awak cari mean,
baru boleh cari variance. Okey. So min kita ialah 40. Okey. Min kita ialah 40. So variance bulan kuasa 2 Okey. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 kurungan. Okey, bahagikan dengan berapa data ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi dengan 7 lah Okey, semua ni kena kuasa 2. Semua ni kena kuasa 2. Okey, kena kuasa 2. So disebabkan tulis ruangannya kecil, saya ambil point yang kecil dah, senang sikit. Okey, atas ni 32. Okey, tolak dengan min. Min kita 40. Atas ni 40. Okey, tolak dengan min. Okey, atas ni 35. Tolak min. Okey, atas ni 39. Tolak min. Okey, 44. Tolak min. 48. Tolak min. Dan sekali 42. Tolak min. So awak kira lah. Okey, kira. So 32 tolak 40, negatif 8. Negatif 8 kuasa 2, 64. Okey, tambah. Okey, 40 tolak 40 kuasa 2, kosong, habis. Kita tak tulis. 35 tolak 40, negatif 5. 5, 25. Okey, so 39, 40, 1 kuasa 2 ialah 1. Okey, 44 tolak 40, 4. 4 kuasa 2, 4 kali 4, 16. Okey. Okey, kemudian 48 tolak 40, 8. 8, 64. Okey, 42 tolak 40, 2. 2 kuasa 2, 4. Okey, bahagi dengan 7. Awak akan dapat. Okey, 64. Hati-hati tekan kalkulator. Sambil tengok kalkulator awak. 64 tambah 25 tambah 1 tambah 16 tambah 64 tambah 4. Awak akan dapat 174. 174 bagi dengan 7. So awak akan dapat 24.85. Ambil 3 tempat perpuluhan Tadi cikgu silap ambil 2 tempat je. 2 tempat tu tingkatan 3. Ambil 3 tempat perpuluhan. Okay. So ini adalah variance. Okay. So untuk cari sisian PY, okay, untuk cari sisian PY, okay, kuasa 2 ni pindahkan sebelah. Dia akan jadi punca kuasa. Okey, 2 ni pindah sebelah jadi punca kuasa. Jadi untuk cari sisian PY, okey, 24.857 kuasa 2 kan sama dengan, okey, punca kuasa 2 24.857. So awak akan dapat 4.9856 tu bundarkan jadi 6. So ini sisian PY. Beza simbol dia. Ini simbol bagi variance, ini simbol bagi sisian PY. Okey, cikgu akan tunjukkan cara cari variance kaedah yang kedua So tadi kita dah cari dia punya min ialah 40 kan. Okey, kita buat yang besar sikit. Okey, tadi kita dah cari min kita ialah 40.
So cikgu tunjuk kaedah cari variance yang kedua lah Yang kedua, so semua nombor ni awak kuasa 2 kan, tambah 35 kuasa 2, 39 kuasa 2, 35 kuasa 2, 39 kuasa 2, 44 kuasa 2, 48 kuasa 2, 42 kuasa 2 perkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tolakkan min. Min tu kuasa 2 kan. Okey. Yang ni macam lebih mudah lebih mudah. Tapi ikut awak lah mana yang awak lebih ingat. So 32 kuasa 2. Cuba nombor ni dia lebih besar jangan silap tekan. 40 kuasa 2, 35 kuasa 2, 39 kuasa 2, 44 kuasa 2, 48 kuasa 2, 42 kuasa 2. Awak akan dapat 11,374 bahagi 7 tolak 40 kuasa 2. Boleh terus tekan kalkulator. Okey. So awak akan dapat 24.857. Sama je dengan tadi. So ini variance. So untuk cari sisian biawai, okey, 24.857 ni awak kena kuasa 2 kan. Okey. Punca kuasa 2 kan. 24.857. So awak akan dapat 4.986. Sama tadi. So yang cara yang kedua ni sebenarnya lebih cepat lah tapi ada murid dia lebih faham cara yang pertama. So terpulang pada awak nak guna cara yang mana. Okay. Okey, untuk soalan nombor 4, okey, kali ni dia suruh cari variance dan sisian PY bagi jadual kekerapan. Okey. So sama juga, sebelum cari variance dengan sisian PY, awak kena cari mean dulu. So ini soalan asal. Okey, ini soalan asal. So daripada soalan asal tu bina bawah dia baris yang ketiga untuk cari mean So untuk tingkatan 1 yang awak belajar dulu, atas ini kita label sebagai F, bawah ini X. So hasil darab Fx, 0 darab 3, 0, 1 darab 5, 5, 2 darab 6, 12, 3 darab 5, 15, 4 darab 1, 4. So jumlahkan sini, jumlahkan sini, 3, 5, 8 tambah 6, 14 tambah 5, 19 tambah 1, 20. Okay, 5 tambah 12, 17 tambah 15, 5 kali 2, 10, 11, 12, 16. So 36. Okay. So untuk cari mean, okay, 36 tu awak bahagi dengan 20. Okay. Tekan kalkulator. 36 bahagi 20, awak akan dapat 1.8. Okey, bila dah ada mean, kita boleh cari variance. Okey, untuk cari variance, okey, variance kuasa 2 sama dengan nombor yang bawah ni 3. Okey, awak kurungkan nombor yang atas, awak kuasa 2 kan, tambah
bawah ni 5, nombor yang atas 1 kuasa 2 kan. Nombor yang bawah 6, nombor yang atas 2 kuasa 2 kan. Nombor yang bawah 5, nombor yang belah atas 3 kuasa 2 kan. 1, okey, nombor atas 4 kuasa 2 kan. Perkan dengan jumlah bilangan pemain ni, jumlah yang tengah-tengah ni, 20 ni. Okey, perkan 20, tolakkan dengan min. Tadi kita cari min ialah 1.8 kuasa 2. Okey, so tekan kalkulator. So 3, 0 kuasa 2, 0, 0 darab 3, 0 habis. Okey, 1 kuasa 2, 1. Okey, 1 darab 5, 5. Okey, 2 kali 2, 2 kuasa 2, 4. 6 kali 4, 24. Okey, ni yang boleh tekan kalkulator direct ni, saya saja tunjukkan. Okey, 3 kali 3, 3 kuasa 2 ialah 9. 9 kali 5, 45. Okey, 45. So 4, 4, 16 darab 1, 16 juga. Okey, bahagi dengan 20, tolak 1.8 kuasa 2. Okey, so kita tekan direct calculator lah 5 tambah 24 tambah 45 tambah 16 bahagi dengan 20, tolak. Jadi atas tu 24 tambah 5 tambah 45 tambah 16, awak akan dapat 90. 90 bahagi dengan 20, awak dapat 4.5. Okey, 4.5 tu tolakkan dengan, okey, saya tulis lah 4.5 tu awak tolakkan dengan 1.8 kuasa 2. Okey, tolakkan 1.8 kuasa 2. Kadang-kadang tak tertekan 1.8 kuasa 2. Tekan betul-betul, tak logik pula. 4.5 tolak 1.8 kuasa 2. Kena tekan kalkulator hati-hati. 1.26. So ini kita punya variance. Okey, so untuk cari sisian piawai, okey, ini variance. Okey, untuk cari sisian piawai kuasa 2 tu kita tukar jadi punca kuasa 2. Okey, so punca kuasa 2 1.26. Awak akan dapat 1.122. 1.122. Okey, so ini cara untuk cari variance dan sisian piawai bagi jadual kegerapan. Ingat langkah pertama cari min dulu. Okey, langkah pertama cari min dulu. Okey, lepas cari min, masukkan nombor yang bawah ni 3, 5, 6, 5, 1 ni dekat depan. Okey, yang dalam kurungan ni nombor yang atas. Okey, yang nombor atas ni dikuasa 2 kan. Bahagi dengan jumlah bilangan pemain. Senang cerita, laju pertama yang soalan bagi, laju yang kedua soalan bagi, laju yang kedua tu awak kena jumlahkan, letak kat sini, tolak min. Min tu ingat kena kuasa 2 kan. So bila awak dah tulis ini, boleh direct tekan calculator, terus dapat variance. Okey, lepas dapat variance, awak tukarkan kuasa 2 ni jadi punca kuasa 2. So dapatlah sisian piawai. Okey, boleh.